Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afizuddin Arash bin Jafrizal, bernombor kad matriks D20201094652, dan pada hari ini saya akan membuat sebuah video ceramah berkaitan dengan rokok, vape, ketum dan ganja dan keburukan mereka ini semua di dalam kesihatan tubuh badan kita. Bagi subjek CSR 2031, kecergasan dan kesejahteraan hidup. Oleh itu, saya akan membuat lampiran serba sedikit berkaitan rokok, vape, ketum dan ganja selepas ini. Oleh itu, sama-sama kita saksikan. Baiklah, bagi permulaan, saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan rokok. Di tangan saya ini ialah sekotak rokok yang berjenama John. Okey. Bahkan banyak lagi jenama seperti Dunhill, Mevius, Marlboro atau Sempurna dan lain-lain lagi. Bagi sekotak rokok mempunyai lebih kurang 4,000 bahan kimia, dan antara bahan yang terkandung ialah nikotin, tar atau karbon monoksida. Dan setelah kita membaca isi kandungan yang terdapat dalam rokok tersebut, ternyata rokok amatlah membahayakan kepada kesihatan kita. Baiklah, cara-cara seseorang itu terjebak dengan rokok ini adalah terdiri daripada pelbagai jenis, antaranya pengaruh oleh rakan sebaya sendiri. Seterusnya, mungkin selalu mempunyai kawan-kawan yang menghisap rokok, jadi mereka juga akan menyebabkan kita terjebak dengan mereka apabila mereka mengajak kita untuk menghisap rokok. Dan antaranya ialah daripada faktor keturunan, daripada atuk, daripada ayah atau sesiapa lagi saudara-saudara yang terdekat yang merokok. Jadi apabila kita melihat mereka merokok, kita pun mulalah untuk merokok. Dan seterusnya, apabila kita sudah terjebak dengan rokok ini, akan menyebabkan ketagihan. Ketagihan akan terjadi selalunya apabila selepas waktu makan. Kerana kita sudah terbiasa, apabila sudah sampai waktu selepas makan, kita akan menghisap rokok. Ibarat seorang budak kecil, apabila sesudah makan, mereka akan mula meminta sebotol susu apabila mereka ketagihan terhadap susu tersebut. Dan perkara ini juga sama kepada rokok yang menyebabkan ketagihan apabila seseorang itu sesudah makan. Dan seterusnya, antara penyakit-penyakit yang kita boleh dapat apabila kita menghisap rokok ini, antaranya yang utama ialah kanser, sakit jantung atau radang paru-paru. Ini kerana rokok mempunyai beberapa bahan kimia yang akan mengaktifkan sel-sel kanser di dalam badan kita, dan seterusnya akan merebak kepada jantung kita yang membuatkan jantung kita lemah. Dan yang paling utama sekali ialah radang paru-paru. Ini kerana di dalam rokok, seperti yang sedia maklum, mempunyai bahan kimia seperti tar dan nikotin yang akan membuat paru-paru kita mengumpul bahan tersebut dan seterusnya menjadi hitam, dan kita akan mula merasa sakit kerana kurang daripada segi pernafasan. Dan seterusnya, cara sebaiknya untuk kita mencegah daripada merokok ini, kita tidak perlu sama sekali untuk mendengar nasihat siapa-siapa, melainkan kita pergi kepada kaunseling, iaitu pihak kaunseling akan sedia maklum memberitahu kita bahawa cara untuk berhenti daripada merokok ialah sewaktu di bulan puasa, iaitu bulan Ramadan. Kerana seperti yang telah saya ceritakan tadi, apabila seseorang itu selepas makan
beliau akan mula berasa ketagihan untuk merokok. Jadi waktu bulan Ramadan adalah waktu yang paling berkesan untuk kita berhenti merokok, kerana apabila sampainya waktu bulan Ramadan, kita umat Islam haruslah berpuasa selama 30 hari, dan dengan itu kita tidak makan. Apabila kita tidak makan, jadi kita tidak akan berasa untuk hendak merokok. Itu merupakan salah satu kaedah yang sangat-sangat berkesan, selain menghindari diri kita sendiri daripada berkawan dengan kawan-kawan yang merokok. Okey, untuk bahagian seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan vape, atau nama selainnya ialah pod, yang terdiri daripada pelbagai jenama. Seperti di tangan saya ini ialah Caliban Aladdin, dan mempunyai pelbagai lagi jenama. Jadi, saya akan menceritakan serba sikit bagaimana terhasilnya vape. Pada mulanya, vape mempunyai serba sedikit cecair kandungan yang boleh kita dapatkan di kedai, yang mempunyai daripada pelbagai perisa seperti strawberry, apple, kopi atau lain-lain. Dan seterusnya, ia mempunyai kapas dan motor di dalamnya seperti ini, yang akan mengalirkan elektrik apabila dicas. Tujuan vape ini dilakukan adalah bagi membuat perokok-perokok berhenti daripada merokok, dan seterusnya kita akan mempunyai ketagihan kepada vape ini. Vape ini terjadi apabila sebuah proses evaporasi, iaitu cecair yang telah dihangatkan oleh elektrik, dan seterusnya akan menjadikan wap yang membuatkan seseorang itu hisap dan akan merasakan ianya lebih sedap dan mempunyai pelbagai jenis perisa. Cara-cara anak muda mula terjebak dengan vape ini adalah kerana mereka pada mulanya ingin berhenti daripada merokok, kerana merokok ini mempunyai asap yang busuk. Tetapi tidak pula dengan vape ini, kerana vape akan mengeluarkan asap dan bau yang terjadi daripada cecair yang kita inginkan. Jika kita inginkan cecair seperti strawberry, dan ia akan menghasilkan bau yang sama seperti strawberry. Okey, seterusnya, cara disebabkan oleh ketagihan tersebut, kita tidaklah lagi akan ketagih untuk merokok, tetapi kita akan mempunyai ketagihan untuk menghisap vape ini, kerana perkara ini sudah terbiasa. Akan tetapi, kita boleh mencegah dan akan membuang ketagihan apabila kita tidak lagi menyimpan vape ini pada diri kita, kerana cecair vape ini tidak mempunyai nikotin yang sama seperti ada di dalam rokok, yang membuatkan kita berasa ketagihan yang melampau seperti rokok. Dan seterusnya, antara penyakit-penyakit yang boleh kita dapat jika kita mengamalkan budaya vape ini adalah seperti radang paru-paru. Ini kerana proses evaporasi tersebut amatlah tidak baik, kerana wap tersebut akan terhimpun di dalam paru-paru kita, dan seterusnya akan bertukar menjadi cecair dan akan menyebabkan paru-paru kita berair. Dan cara untuk kita mencegah daripada terus menghisap vape ini adalah kita seharusnya berhenti merokok dahulu, dan seterusnya kita berhenti untuk ambil ini, kerana rokok dan vape merupakan cara yang sama. Apabila seseorang individu itu sesudah makan, jadi mereka akan mula mencari rokok atau vape ini untuk melepaskan ketagihan mereka. Jadi
nasihat saya sebagai bekas seorang perokok dan vape, kita haruslah membuang vape ini. Jika benda ini terus ada di dalam diri kita, kita akan mula merasa ketagihan. Tetapi jika kita buang benda ni, dan seterusnya akan membuatkan kita merasa tidak ada apa lagi yang membuatkan kita menjadi ketagihan. Bagi bahagian yang seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan ketum. Bagaimana ketum ini terhasil? Daun ketum sebenarnya telah dipetik daripada tumbuhan, iaitu pokok yang hanya mempunyai daun, tidak mempunyai sebarang jenis buah. Dan daun tersebut telah dipetik dan dikisar atau direbus dan kemudiannya menjadi air, dan telah dicampurkan dengan pelbagai jenis ubatan seperti ubat batuk, ubat sesama, dan seterusnya telah menjadi ketagihan buat rakyat Malaysia yang pernah cuba untuk mengambilnya. Daun ketum ini asal usulnya berasal daripada perkampungan yang telah menjadi ubat-ubatan buat orang-orang tua yang bersawah, menjadi petani atau membuat kerja-kerja berat, kerana mereka percaya bahawa ketum ini merupakan sejenis ubatan kampung yang akan memberikan tenaga yang lebih kepada fizikal badan mereka. Ini juga menyebabkan ketum sering menjadi air yang selalu diambil oleh orang kampung yang ketika bersalin, ketika mengamalkan pantang selepas bersalin, dan seterusnya menjadi ikutan kepada anak-anak muda kerana mereka berasakan yang ketum ini akan menyebabkan khayal dan sebagainya. Antara kandungan-kandungan yang telah dicampurkan ke dalam air ketum tersebut ialah seperti ubat batuk, sel sema, dan ada segelintir yang akan menyebabkan ketum menjadi lebih parah apabila mereka cuba mencampurkan air ketum tersebut dengan ubat nyamuk. Ini sememangnya sangatlah tidak baik untuk kesihatan kerana ubat batuk mempunyai dos yang sangat-sangat tinggi yang akan menyebabkan seseorang itu mengantuk selepas mengambilnya. Oleh itu, mereka cuba mencampurkan air tenaga ini, iaitu air ketum dan ubat batuk, dan apabila dicampurkan, proses air ini akan menjadi kecelaruan dan akan menyebabkan seseorang itu menjadi khayal atau mabuk. Cara-cara bagaimana anak-anak muda pada zaman sekarang sudah mula terjebak dengan ketum ini adalah disebabkan antaranya mestilah daripada rakan sebaya, kerana mereka ini akan merasakan mereka ini mencuba sesuatu benda yang tidak pernah lagi mereka teroka. Dan jika mereka mempunyai kenalan-kenalan yang lebih tua daripada mereka yang membuat kerja-kerja berat, jadi mereka juga akan mudah terjebak untuk mula mengambil ketum ini. Dan seterusnya, ketum ini juga akan menyebabkan ketagihan apabila mereka mula mencampurkan ubat batuk dan di dalam ketum tersebut. Oleh itu, seperti yang telah saya cakapkan tadi, ubat batuk mempunyai dos yang sangat tinggi dan akan menyebabkan seseorang yang batuk itu akan lega ataupun reda daripada batuknya selepas mengambil. Akan tetapi mereka akan merasa ketagihan kerana ubat batuk ini sangat-sangat manis, dan apabila dicampurkan dengan air yang payau seperti air ketum tersebut akan menyebabkan khayal dan mabuk. Dan anak-anak muda generasi sekarang akan mula merindui untuk mabuk, untuk khayal dan merasa hebat di halayak ramai apabila mereka membiasakan diri mereka apabila berada di halayak ramai dengan keadaan khayal atau mabuk. Dan seterusnya, cara untuk mencegah daripada pengambilan ketum ini
mempunyai beberapa cara. Antaranya, pastikan mengambil nasihat daripada doktor bagaimana cara, dan doktor akan memberikan kita ubatan untuk kita berasa lebih lega, kerana antara penyakit yang akan kita dapat apabila kita mula mengambil ketum ini, kita akan merasa sakit pinggang, sakit buah pinggang ataupun urat. Dan dengan itu, jika kita berhenti daripada mengambil ketum ini, akan menyebabkan kita sakit-sakit sendi-sendi tulang, sakit belakang, sakit urat dan saraf dan sebagainya. Oleh itu, pengambilan ketum ini haruslah dicegah sebaik-baiknya oleh ibu bapa serta rakan-rakan yang berumur lebih tinggi berbanding dengan rakan-rakan yang umurnya lebih rendah, supaya menjauhi ketum, kerana ketum merupakan sebuah air yang boleh dikatakan dipantau oleh kerajaan Malaysia. Bagi bahagian yang terakhir, saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan ganja. Ganja ini adalah sesuatu perkara yang terkandung di dalam Undang-Undang Malaysia, iaitu Akta Dadah Berbahaya, dan sebaiknya ditegah sebaik mungkin oleh ibu bapa, rakan-rakan atau guru sendiri berkenaan teruknya pengambilan ganja. Kerana jika disabitkan kesalahan, jika kita di bawah umur, kita boleh dimasukkan ke dalam sekolah jubana atas Akta Dadah Berbahaya. Dan jika kita berusia 18 tahun ke atas, kita boleh disabitkan dengan kesalahan di penjara. Atau jika kita menjual ganja ini, kita boleh disabitkan dengan kesalahan mandatori, iaitu gantung sampai mati. Oleh itu, ganja ini dikategorikan di dalam video ceramah saya ini sebagai bahan yang sangat-sangat terlarang dan menjadi di bawah Akta Dadah Berbahaya di Malaysia. Antara kandungan yang berada di dalam ganja ini, ganja pada sejarahnya telah terhasil oleh tumbuhan daripada pokok yang juga tidak mempunyai buah, sama seperti video saya yang sebelum ini, iaitu ketum. Ganja ini telah dikisar, tidak direbus untuk menjadi air. Ia dikisar dan seterusnya akan dimampatkan, dan setelah dimampatkan ia akan berubah teksturnya menjadi getah dan akan diedarkan kepada orang yang memerlukan. Pada awalnya, ganja ini dilakukan di dalam proses ubat-ubatan yang membantu para pesakit seperti batuk, demam atau sebagainya yang berkaitan. Dan ianya terhasil daripada negara-negara Afrika dan seterusnya dibawa kepada negara-negara Eropah seperti Kanada, Perancis, Spanyol dan sebagainya, dan terus dibawa kepada Malaysia dan di Thailand, Indonesia dan sebagainya di Selat Asia. Antara penyebab bagaimana ganja ini boleh terjebak kepada anak-anak muda pada zaman kini adalah sememangnya berasal daripada rakan sebaya yang mempunyai perasaan ingin mencuba daripada merokok. Ini kerana apabila mereka merokok, mereka hanya membuang ketagihan mereka. Tetapi proses ganja ini adalah sama seperti merokok, bahkan ianya boleh memberi kepada orang yang menghisap tersebut berasa khayal atau mabuk yang sangat kuat. Dan ganja telah dijatuhkan di bawah Akta Dadah Berbahaya di negara Malaysia. Seterusnya, ganja tidak mempunyai sebarang ketagihan kerana ganja ini tidak mempunyai barang-barang kimia seperti nikotin, tar atau karbon dioksida yang seperti mana yang terkandung di dalam rokok. Tetapi ganja ini telah membuat seseorang itu berasa rindu untuk berhayal atau bermabuk sahaja. Dan antara penyakit-penyakit yang boleh terjadi apabila terlalu banyak pengambilan ganja ini ialah seperti sakit jantung,
kanser atau sebagainya. Ini kerana bahan-bahan yang terlarang yang akan menyebabkan khayal atau mabuk ini sememangnya telah diiktiraf sebagai bahan yang terlarang dan tidak boleh diambil sama sekali kerana akan mengaktifkan sel-sel kanser di dalam badan kita dan akan menyebabkan pengumpulan asap di bahagian paru-paru kita dan akan merebak kepada jantung, akan berasa sesak nafas dan sebagainya. Ia tidak sama seperti mana ganja yang telah dimasukkan di dalam ubat-ubatan bagi mengubati penyakit seseorang, kerana di dalam ubat kandungan ganja yang telah diletakkan amatlah sedikit berbanding dengan pengambilan ganja yang sangat banyak oleh orang-orang yang ada pada zaman sekarang. Antara cara untuk mencegah daripada pengambilan ganja ini ialah kita membuang rakan-rakan kita yang mengambil ganja, kerana rakan sebaya kita atau lebih tua daripada kita yang mengambil ganja ini sememangnya akan mengajak diri kita untuk mengambil bersama-sama mereka. Ini disebabkan ganja, harga nilai seketul ganja atau bagaimana cara mereka menjualnya amatlah mahal dari harga market yang ada di luar sekarang. Oleh itu mereka akan mengajak seperti 2 atau 3 orang untuk kumpulkan duit bersama-sama lalu membelinya. Ianya tidak sama seperti rokok, ketum atau vape yang mempunyai harga yang lebih murah berbanding dengan ganja. Oleh itu, saya telah mengakhiri tugasan saya ini, iaitu video ceramah berkaitan dengan kesihatan dan cara-cara untuk kita mencegah diri kita daripada pengambilan rokok, vape, ketum dan ganja. Oleh itu, sama-sama kita jadikan teladan yang baik daripada video saya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.